Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat bertemu dalam siri video resensi buku. Saya akan berkongsi dengan penonton semua tentang sebuah buku yang pada saya sangat menarik yang berjudul Ustazah Basikal. Iaitu sebuah buku yang sangat popular sekarang ni dan hangat diperkatakan, dan ada yang mengatakan sebagai suatu buku yang agak gila. Sebab apa? Sebab berbasikal dari Malaysia pergi ke Arab Saudi. Sebelum tu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Az-Zahar Abdul Aziz, boleh panggil Ustaz Az-Zahar. Berasal dari Negeri Sembilan. Sekarang bertugas di Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad, ringkasnya Semahmu, di Bahau. Dan antara hobi saya adalah berbasikal. Maka tak heranlah mengapa buku ini boleh diterbitkan menjadi antara buku yang saya usahakan untuk mendapatkannya. Sebelum pergi lebih jauh, mari kita lihat tentang fizikal buku ini. Buku ini ada dua jilid. Jilid yang pertama dan juga jilid yang kedua. Ada dua jilid. Jilid 1 708 muka surat, dan kedua-duanya berkulit keras. Itu yang kedua. Jika jilid yang pertama tu 708 muka surat dengan harganya RM79, manakala jilid yang kedua ini setebal 1018 muka surat. Jadi memang tebal lah, dan harganya adalah RM99. Penulis buku adalah Encik Ahmad bin Muhammad Isa. Dan cetakan pertamanya adalah pada tahun 2020. Dicetak oleh KMH Adventure, dan pencetakannya adalah ETM Prima 19. Jadi itu sedikit latar belakang lah tentang fizikal buku yang akan saya ulas sebentar lagi. Kenapa Ustazah? Kenapa Ustazah basikal? Sebabnya yang biasa berbasikal ni adalah orang lelaki. Ada perempuan, tapi ramai lelaki kalau kita lihat di luar sana tu. Untuk makluman, Ustazah yang dimasukkan di sini ialah Ustazah Nur Adillah binti Muhammad Safi'i, kelahiran 1987. Merupakan isteri kepada pengadar sendiri, iaitu Encik Ahmad bin Muhammad Isa tadi. Antara keistimewaannya ialah Ustazah berbasikal dengan berbaju kurung. Berbaju kurung, bukannya dengan pakaian sukan. Dan beliau juga tanpa latar belakang atlet. Kalau atlet memang kita kata biasalah kan, kayuh basikal. Tetapi orang biasa, seorang guru agama yang berbasikal jauh. Dan perjalanan berbasikalnya bukanlah sekadar mengelilingi Malaysia, tetapi lebih daripada itu, iaitu berbasikal secara berdua dengan suaminya menjelajah 14 negara, dan hanya berbekalkan duit sebanyak RM1,900 sahaja, tak sampai 2,000. Dan niat asal mereka pada awalnya adalah untuk menunaikan haji ke Makkah Al-Mukarramah di Saudi Arabia sana dengan menaiki basikal. Baik, boleh lihat sendiri peta perjalanan mereka melintasi benua dan juga 14 negara. Jadi tengok peta pun kita dah tahu pasti mereka akan melalui pelbagai cabaran. Tapi alhamdulillah mereka sampai ke destinasi dengan jayanya. Berdasarkan gambar-gambar yang dipaparkan, jelas menunjukkan pelbagai musim, pelbagai keadaan, pelbagai halangan dan cabaran yang mereka lalui. Sebab ada musim panas terik, sejuk bersalji, mendaki bukit, menuruninya, dan juga pelbagai cabaran lain. Dan cabaran inilah sebenarnya yang menyeronokkan kita untuk membaca dan juga terus membaca. Secara ringkas, pada saya buku ini syarat dengan pengajaran dan iktibar yang tersurat dan juga yang tersirat, membawa kita menjelajah
keluar negara, mengenali budaya negara lain, menguji kekuatan mental dan fizikal. Cabaran ini bawa kita untuk bersemangat untuk membaca kisah selanjutnya tanpa rasa jemu. Pertama, bayangkan dalam perjalanan berdua pun mereka mengadakan pembagian tugas. Apatah lagi kalau sebuah organisasi ataupun sebuah sekolah, mesti ada pembagian tugas. Setiap orang perlu memainkan peranan demi menjayakan objektif organisasi tersebut. Sebagai contohnya, hal-hal berkaitan pengangkutan, nak tidur di mana, kos perjalanan, itu diuruskan oleh Encik Ahmad sebagai seorang suami. Manakala bab menyediakan juadah makan minum, menu harian dan juga pakaian diuruskan oleh Ustazah Adilah. Dan ada satu lagi yang perlu disebut, iaitu sudut kerohanian. Sudut kerohanian yang ini diserahkan kepada Ustazah Adilah juga, sesuai dengan latar belakang beliau sebagai seorang guru agama. Jadi iktibar yang pertama daripada saya sangat pentinglah, iaitu kalaulah berdua pun ada pembagian tugas, apatah lagi kalau beramai-ramai dalam sebuah organisasi ataupun dalam konteks Kementerian Pendidikan dan sebuah sekolah. Untuk makluman semua, niat asal mereka sebenarnya adalah untuk menunaikan haji ke Mekah. Itu niat asal mereka. Tetapi dalam perjalanan, iaitu ketika sampai di negara India, mereka bertemu dengan seorang maulana, ataupun kita kata sebagai seorang ketua guru agama lah di India, dan mereka menasihatkan pasangan ini, iaitu kalau berniat untuk ke Mekah, maka jangan melencong ke tempat lain. Jadi nasihat ini sangat mengesani mereka berdua. Jadi mereka pun mengubah matlamat awal mereka bila mereka tersentap, iaitu mereka mengubah kepada kembara menuju hikmah. Maksudnya, andai kata mereka dalam musafir ini, dalam perjalanan ini, mereka dapat sampai ke Makkah untuk menunaikan haji dan umrah, maka itu sebagai satu bonus. Andai kata tidak, sekurang-kurangnya mereka telah berjaya melalui pelbagai halangan, rintangan dan mengambil ibrah hikmah di sebalik pengembaraan tersebut. Maknanya setiap objektif yang kita buat adalah yang boleh kita capai, dan juga sesuatu yang realistik. Dan akhir sekali, iktibar yang menjadi kekuatan dan memberanikan semua orang, iaitu sebenarnya kita dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Ramai di sana orang yang baik-baik. Walaupun saban hari kita baca berita pembunuhan di sana sini, tapi sana masih wujud, masih ada. Jangan bimbang. Insan-insan yang berhati mulia, ia akan menemani kita ataupun membantu kita. Sebagai contohnya, ketika mereka ada masalah untuk bermalam, maka mereka ditawarkan. Ada saja yang menawarkan sama ada rumah ataupun ruang-ruang tertentu, ataupun memudahkan urusan mereka. Bahkan bukan setakat beri tempat tinggal, tetapi juga memberi makan minum, dan ada yang mengulurkan sumbangan keuangan lagi. Sebagai contoh yang paling menarik untuk saya kongsikan di sini, iaitu ketika berada di Nepal, seorang guru bahasa Inggeris, Santosh namanya, dia menawarkan kepada pasangan Adilah dan juga Ahmad ini untuk bermalam di sekolah yang tempat dia mengajar. Sedangkan mereka pertama kali jumpa berlainan bangsa dan juga berlainan agama. Jadi nak bagi tahu bahawa masih ramai lagi di sana insan yang berhati mulia, yang sepatutnya tidak menakutkan kita untuk mengembara dan juga berkelana di atas muka bumi ini. Pada saya, itu saja yang nak saya kongsikan pada kesempatan yang ada ini. Dengan pelaburan tak sampai RM200, kita berjaya dibawa menjelajah oleh penulis dengan bahasa yang mudah, santai, mesra untuk semua orang. Pengalaman insan biasa yang ada keberanian dan pergantungan yang tinggi, amat berbaloi untuk dimiliki oleh sesiapa sahaja demi manfaat jangka masa
panjang, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi